10 amalan sewajarnya jangan ditinggalkan di awal pagi. Yang pertama, solat sunat sebelum subuh. Selepas fajar sadiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud 2 rakaat fajar, solat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Malah disebabkan nilai yang begitu tinggi, kita disunatkan mengqadakan solat sunat fajar itu sekiranya terlewat waktunya. Sama ada setelah selesai solat subuh atau setelah terbit matahari. Okey, yang kedua, membaca surah. Ketika solat sunat fajar isi dengan bacaan surah. Sayyidina Umar ketika bertamu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku selalu mendengar Rasulullah membaca surah Al-Kafirun pada rakaat yang pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Sebab surah ini berkaitan dengan aqidah, maka hendaklah dipasakkan dalam diri agar dapat mengukuhkan keimanan kita. Di samping itu boleh juga baca surah Al-Insyirah dan Al-Fil, sebab ulama berkata tidak akan terkena padanya yang menyakitinya pada hari tersebut dengan membaca kedua-dua surah tersebut sebagai pendinding di awal pagi. Yang ketiga, solat subuh sama ada berjemaah ataupun tidak. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud siapa yang solat pada 2 waktu yang dingin maka dia akan masuk syurga. 2 waktu yang dingin yang dimaksudkan dalam hadis itu ialah solat subuh dan asar. Okey, yang keempat, bacalah 10 kali ayat ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni zikir sambung daripada solat subuh. Yang kelima, bacalah sambung daripada zikir tadi dengan membaca 7 kali Allahumma ajinni minan nar. Allahumma ajinni minan nar. Besar fadilat dah. Lepas tu yang keenam, terus sambung dengan wirid ataupun zikir ini, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati, sebanyak 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Yang ketujuh, sambung pula dengan selawat al-ummi 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang ke-8 ni sebagai perisai diri daripada gangguan jin dan syaitan ataupun apa-apa bahaya. Bacalah selepas solat ayat ini 7 kali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'animtum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Baca sebanyak 7 kali. Yang ke-9, jangan lupa baca amalan agar dimurahkan rezeki pada ayat 1000 dinar. Sebanyak 7 kali baca. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Baca sebanyak 7 kali dalam ayat 1000 dinar ni. Yang terakhir, tabung subuh. Yang ini kita sediakan duit dan kita masukkan duit ke dalam tabung atau tabung masjid ataupun surau. Jika kita tak sempat sediakan tabung subuh tu, kita sediakan di rumah tabung subuh dan kita kumpulkan setiap hari. Selepas tu kita bawa dan kita masukkan di dalam masjid ataupun surau. Sebab apa? Ada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, ada 2 malaikat yang turun berdoa. Malaikat yang pertama kata, ya Allah, berikanlah ganti pada orang yang berinfak. Malaikat yang kedua pula doa, ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang enggan bersedekah. InsyaAllah sama-sama kita amalkan 10 amalan tersebut di waktu pagi.